Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina. Muhammad ibn Abdillahil Hadil Amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Seperti yang kita rancangkan, Allah memberikan keizinan kepada kita, Allah beri peluang kepada kita untuk kita sama-sama mempelajari, mencari maklumat berkenaan dengan nama surah dan juga tema-tema utama bagi surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan menyambung, kita akan mempelajari dua surah, iaitu Suratul Qamar, surah yang ke-54, dan insya-Allah selepas itu kita akan menyambung pada surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 di dalam susunan Al-Quranul Karim. Kita pergi terus kepada surah Al-Qamar. Nota sudah dibuatkan hebahan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh dapatkan nota rujukan seperti yang saya paparkan di Zoom ini, ataupun tuan-tuan yang melihatnya melalui FB Akademi Tadabbur Malaysia boleh dapatkan nota di link Google Drive seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum. Baik, kita terus kepada surah Al-Qamar. Apa makna Al-Qamar? Al-Qamar bermakna bulan. Maknanya surah Al-Qamar maknanya surah bulan. Kalau minggu lepas kita dah belajar surah An-Najmi, surah bintang. Malam ni kita belajar surah bulan. Al-Qamar bermakna bulan. Bukan bulan yang kita kata bulan yang 30 hari tu. Tetapi bulan di sini adalah bulan yang menerangi bumi ini pada waktu malam, dipanggil adalah Al-Qamar, iaitu bulan. Kenapa surah ini dinamakan surah bulan? Ada apa istimewanya pada bulan? Tentu ada sesuatu pada bulan kerana ia menjadi kepada nama surah. Kalau surah matahari, insya-Allah nanti kita akan jumpa pada suratul Syamsi. Ada surah pasal matahari. Kenapa surah tu tentang matahari? Insya-Allah tuan-tuan istiqamah, tuan-tuan ikuti pengisian ini setiap minggu. InsyaAllah nanti kita akan sampai dekat suratul Syamsi. Mohon hidayah dan taufik daripada Allah untuk kita kekal mengikuti pengisian kita setiap Jumaat malam Sabtu. Sama ada secara langsung atau melihat secara rakaman. Surah Al-Qamar ini, ia juga dinamakan oleh para ulama sebagai surah Iqtarabatis Sa'ah.
Nama yang berdasarkan petunjuk Nabi SAW adalah surah Al-Qamar. Ia sudah dikenali oleh para sahabat. Namun begitu, ada di kalangan para ulama yang mengkaji tentang Al-Quran, ulama tafsir, ulama yang memang bidangnya tentang Al-Quran, mereka menamakan nama lain bagi surah Al-Qamar ini adalah surah Iqtarabatis Sa'ah. Iqtarabatis Sa'ah bermakna hari kiamat yang telah dekat. Okay. Nama ini adalah merupakan ijtihad para ulama. Okay. Tetapi nama yang masyhur adalah surah Al-Qamar. Baik, mari kita rujuk terlebih dahulu di manakah ayat dalam surah tersebut yang ada menyebut tentang perkataan qamar ataupun perkataan iqtarabatis sa'ah. Jawapannya ada pada permulaan ayat, iaitu pada ayat yang pertama sekali. Kita akan jumpa di situ Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Nah, ayat yang pertama ini dia ada dua isu. Dia ada dua perkara yang Allah beritahu kepada kita. Yang pertama, Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu. Maksudnya saat ataupun waktu nak berlaku sa'ah. Sa'ah ni maknanya kiamat telah dekat. Iqtarabati maknanya telah dekat. Apa yang telah dekat tu? As-sa'ah. Sa'ah tu adalah nama lain bagi kiamat. Ini adalah maklumat pertama. Kita sedia maklum, surah Al-Qamar ini dia adalah surah yang turun sebelum Nabi berhijrah. Bermakna ketika turunnya surah Al-Qamar ni, Allah sudah memberitahu kepada Nabi dan juga kepada orang Arab musyrikin ketika itu bahawasanya kiamat ni dah dekat dah. Okey. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan wansyaqqal qamar, dan telah terbelahnya al-qamar, iaitu bulan. Al-qamar maknanya bulan. Wansyaqqa maknanya terbelah. Maknanya bulan tu dia terbelah dua. Allah kata dan telah terbelahlah bulan itu. Maknanya bulan tu dia terbelah, maknanya memang nampak dia terbelah dua. Okey, jadi kita akan bacakan hadis dia. Okey, kita nak tunjukkan terlebih dahulu di manakah sumber ayat yang para ulama menamakan bahawa surah tadi adalah surah iqtarabatis sa'ah, ada pada ayat yang pertama ni. Para ulama mengatakan surah Qamar ni nama lain dia adalah hari kiamat dah dekat. Jadi kalau orang kata dah baca ke belum 55 ayat tentang surah hari kiamat dah dekat. Oh, kita ingat, surah Al-Qamar kan? Nama dia Al-Qamar. Okey, tetapi nama yang tauqifi, namanya adalah bulan. Al-Qamar maknanya adalah bulan. Tapi bulan di situ, dia merujuk kepada bulan itu telah terbelah. Surah tu tak ada nama surah insyaqqal qamar. Tapi Allah hanya disebut sebagai Al-Qamar. Tapi pada ayat itu kita dapat maklumat bahawa bulan itu telah terbelah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita dah tahu sumber ayat dia. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita nak terus pergi kepada
justifikasi mengapakah surah itu dinamakan dengan surah Al-Qamar. Okay. Maklumat pertama, kita merujuk dalam tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Al-Ustaz Ad-Duktur, iaitu Profesor Dr. Wabah Ad-Duhaili rahimahullah. Beliau memberikan ulasan kenapa surah itu dinamakan Suratul Qamar. Dia kata, kerana surah ini dibuka dengan ayat yang dalam ayat tersebut mengandungi informasi, mengandungi maklumat tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu terbelahnya bulan. Okey, ini dari sudut kenapa surah tu dinamakan Al-Qamar. Kita tahu dalam ayat pertama ada tentang insyaqqal qamar. Tapi kenapa nak dipilih nama, kenapa nak dipilih tentang bulan tu jadi nama surah? Okey, kalau kita baca terus apa ulasan Dr. Wahbah Al-Duhaili, dia kata Al-Qamar ini ia adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat apa? Bulan ini telah terbelah. Jadi kita dapat maklumat tambahan. Oh, rupa-rupanya dinamakan surah Al-Qamar, rupanya bulan ni ada kaitan dengan salah satu mukjizat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah nampak dah, kita dapat maklumat tambahan. Kan? Oleh kerana mukjizat itu, Nabi pernah Allah beri mukjizat kepadanya membelah bulan, okay, maka pada ayat yang pertama ada maklumat tersebut. Jadi Al-Imam Dr. Wahbah Zuhaili kata itulah alasan dia, justifikasi dia kenapa surah tu dinamakan Al-Qamar. Okay, jelas ya tuan-tuan dan puan? Okay. Kemudian, okay, nanti kita akan belajar lagi, kita nak menggali lagi maklumat. Okay. Kita tahu mukjizat Nabi ni banyak. Okay. Berkaitan dengan Al-Qamar. Maksudnya, mengapa, maknanya apa kaitan mukjizat Nabi dalam surah Al-Qamar? Kita dah tahu pemilihan nama Al-Qamar tu kerana dia adalah salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tapi kenapa dengan mukjizat tu? Apa fungsi mukjizat terbelahnya bulan? Okey, insya-Allah nanti kita akan dalami lagi dengan kita tengok beberapa potongan ayat. Okey, kita lihat terlebih dahulu satu lagi maklumat yang diambil dalam kitab Asma'u Suwaril Quran. Kitab ni selalu kita jadikan sebagai rujukan. Okey, kata Dr. Munirah, beliau mengatakan kenapa surah tu nama Al-Qamar? Bukan, dia dalam ni dia bukan ulas tentang surah Al-Qamar. Dia sebut tentang kenapa surah tu dinamakan, para ulama mengatakan adanya dinamakan surah hari kiamat dah dekat. Beliau mengatakan kerana disebutkan dua kalimah. Iqtaraba satu kalimah, as-sa'ah satu kalimah. Jadi ada dua kalimah di permulaan surah pada ayat yang pertama. Okay, ini sekadar maklumat tambahan. Okay. Oleh kerana itu, kan, para ulama kalau kita belajar hadis, terbelahnya bulan merupakan di antara salah satu tanda kiamat. Maknanya tanda kiamat pada terbelah bulan telah berlaku. Dan ayat tu lagi sebut tentang kiamat ni dah dekat dah dan bulan telah terbelah. Bermakna apa perkaitan terbelahnya bulan dengan hari kiamat dah dekat tu? Menunjukkan bahawasanya di antara tanda kiamat itu sudah hampir. Salah satu tandanya adalah pada bulan itu terbelah. Selain Nabi SAW sendiri Allah Ta'ala bangkitkan jadi Rasul, pun sudah menunjukkan bahawa hari kiamat itu sudah
Okey, hari kiamat itu dia hari kiamat itu dia sudah dekat. Okey. Kita dapat maklumat ni. Okey. Kita terus pergi kepada ayat, beberapa potongan ayat untuk kita dapatkan lagi maklumat tambahan. Kan? Apa apa alasan disebutkan mukjizat bulan ni dalam surah Al-Qamar tu? Kita tahu terbelahnya bulan salah satu mukjizat yang ada pada Nabi. Okey, apa fungsi mukjizat tersebut? Okay, kita kena bacalah beberapa potongan kumpulan ayat dalam surah Al-Qamar. Okey, dalam nota tu saya telah letakkan ayat pertama sampailah kepada ayat yang ke-6. Okey, saya tak tulislah semua ayat. Kalau tulis semua ayat jenuh pula. Tapi tuan-tuan dan puan-puan lah, kalau nak tahu keseluruhan 55 ayat dalam suratul Qamar, tuan-tuan kena buka lah Quran terjemahan. Okay. Kita tengok jawapan. Apa fungsi terbelahnya bulan? Okay. Kita baca ayat pertama tadi dah selesai. Alhamdulillah kita dah tahu. Lepas tu Allah mengatakan, wa iyyarau ayatan yu'ridu. Okey, jika mereka ni siapa? Orang-orang musyrikin Mekah. Okey, maknanya tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa terbelahnya bulan ni ia telah berlaku ketika mana Nabi SAW berada di bumi Mekah. Dan kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW, banyak hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang orang Arab musyrikin ni, sebenarnya mereka pernah minta kepada Nabi Muhammad SAW menunjukkan bukti. Kalau Muhammad ini dia betul seorang utusan Allah, apa bukti kamu? Mereka nak minta bukti kepada Nabi SAW. Mereka nak minta tanda, bukti. Sebab tu dalam ayat ni Allah kata, wa iyyarau ayatan. Jika mereka ingin melihat satu ayat, maksudnya satu mukjizat. Maka apa yang berlaku? Maka Nabi SAW telah membelah bulan. Dan ketika itu, memang orang Arab Mekah nampak bulan tu telah terbelah. Nampak dengan biji mata mereka sendiri bahawa bulan itu telah terbelah. Ada dalam riwayat Bukhari, banyak riwayat. Kalau siapa ada tafsir Ibnu Katsir, kita boleh rujuk riwayat hadis-hadis tersebut. Sebab tu sampai sekarang, kan, kalau tuan-tuan tengok gambar bulan tu sebenarnya ada bentuk seperti ada bentuk terbelah. Sampailah ke hari ini sebenarnya. Okey. Tetapi setelah orang Arab musyrikin ni dia dapat tengok terbelahnya bulan yang merupakan terbelahnya bulan yang mereka nampak dengan biji mata sendiri ini, yang telah menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia memang betul-betul utusan Allah. Tapi mereka buat apa? Allah kata wa iyyarau ayatan yu'ridu. Mereka buat apa? Saya tertinggal satu terjemahan. Kejap ya. Kita perasan tak kat situ terjemahannya apa? Okey, sekejap. Okey. Ni, yu'ridu ni maknanya mereka berpaling. Okey, jika mereka melihat satu mukjizat, mereka berpaling. Tertinggal yu'ridu ni maknanya mereka berpaling. Lepas tu mereka mengatakan apa? Wa yaqulu, mereka mengatakan, mereka ramai-ramai cakap, sihrun mustamir, ni sihir ni. Daripada satu sihir buat satu sihir ni. Maknanya kan tadi mereka minta nak tengok bukti bahawa Nabi Muhammad ni betul ke dia utusan Allah. Apa buktinya? Maka Allah bekalkan Nabi mukjizat pada membelah bulan. Tapi ketika mereka dah tengok terbelah bulan,
Mereka tak nak percaya juga. Mereka berpaling. Dan mereka mengatakan ini sihir ni. Lepas tu Allah Ta'ala mengatakan وَكَذَّبُوا dan mereka telah mendustakan. Maknanya mendustakan ni, mereka mengatakan, Muhammad ni tipu ni. Kan dia kata, ini sihir ni Muhammad ni. Dia saja je sihir mata kita ni. Ya kan? Tetapi kalau kita baca dalam hadis Nabi, orang yang tak duduk dekat Mekah tu, maksudnya orang yang duduk pergi outstation, yang duduk musafir tempat lain, mereka nampak bulan tu juga yang terbelah pada hari itu. Jadi apabila mereka balik ke Mekah, mereka cerita, mereka nampak bulan telah terbelah. Maknanya bukan sihir lah. Tapi mereka mengatakan Muhammad ni buat sihir ni. Lalu mereka buat apa? Mereka telah mendustakan Nabi Muhammad. Dan Allah mengatakan mereka ni mengikut wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mengikut hawa nafsu mereka. Lepas tu Allah mengatakan wa kullu amrin mustaqir. Allah kata sedangkan setiap urusan telah ada ketetapan. Okey, tuan tulis apa makna setiap urusan telah ada ketetapan? Maknanya kata ulama tafsir, bahawasanya kata Al-Imam Al-Tabari, kata Ibnu Kathir, setiap urusan telah ada ketetapan tu maksudnya yang buat baik ada balasannya. Yang buat buruk ada balasannya. Yang buat baik ada habuan dia. Yang buat buruk ada habuan dia. Itulah makna setiap urusan itu telah ada ketetapannya. Maknanya kalau buat baik nak bagi apa? Kalau dia buat buruk nak bagi apa? Orang beriman nak bagi apa? Orang yang menolak kerasulan Nabi Muhammad ni nak buat apa? Itulah maksud wa kullu amrin mustaqir. Okey. Daripada 3 ayat yang pertama ni, kita dapat jawapan kenapa diletakkan surah itu tentang surah bulan. Rupa-rupanya bulan itu telah terbelah. Yang terbelahnya bulan itu adalah merupakan mukjizat, merupakan ayat, merupakan tanda yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad ini dia adalah memang seorang Rasul. Tetapi walaupun mereka telah nampak bulan ni telah terbelah, bukti itu terang jelas, tetapi mereka tetap tidak mahu menerima dakwah, menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka tuduh Nabi Muhammad ini ahli sihir. Bahkan mereka ini tidak percaya, maka mereka telah mengikut hawa nafsu mereka. Lepas tu, apa lagi berlaku kepada mereka ni? Kena baca pada ayat nombor 4, 5 dan 6. Okey, ayat nombor 4. Allah Ta'ala mengingatkan mereka orang musyrikin tadi tu. Allah ingatkan tentang apa? وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. Allah kata, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka berita-berita. Amba ni berita apa? Berita-berita, maknanya berita dekat sini, berita orang-orang terdahulu yang mengandungi perkara yang mencegah mereka. Maksud dia begini. Okey, Allah Ta'ala bagi tahu. Orang-orang musyrikin Mekah ni, mereka dah tahu dah tentang kisah umat-umat terdahulu. Apa yang berlaku pada mereka. Berlaku pada mereka tu apa? Berlaku kepada mereka, mereka yang tak percaya kepada Rasul yang Allah hantar. Mereka tuduh macam-macam kepada Rasul tu. Rasul tu dah bawa mukjizat, dah tunjukkan bukti, mereka tolak. Sebenarnya mereka dah tahu dah apa jadi dekat umat-umat yang menolak Rasul-Rasul ni. Walaupun mukjizat dah bawa. Jadi ayat 4 kata, mereka dah tahu. Maka apabila mereka dah tahu, cerita umat-umat dulu tu dapat mencegah mereka daripada mereka jadi macam orang terdahulu tu. Lepas tu Allah mengatakan, hikmatun balighah fama tughnin nuzur. Allah kata hikmah yang cukup sempurna, namun
peringatan itu. Allah kata an-nuzur. Nuzul ni maksud Allah kata, walaupun peringatan tu dah bagi, fama tughni. Allah kata tak beri manfaat kepada mereka. Maksud dia, kisah-kisah umat terdahulu, walaupun mereka dah tahu sepatutnya mereka jadi sebagai apa? Yang baik dijadikan sepadan, yang buruk dijadikan sepadan, yang baik dijadikan teladan. Tetapi mereka tak ambil kisah pun. Kan? Walaupun mereka dah tahu apa jadi kepada orang-orang terdahulu, maka Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatawalla anhum. Allah kata, maka berpalinglah engkau wahai Muhammad daripada mereka. Maknanya Allah mengatakan mereka ni nanti pada hari yauma yad'u da'i ila syai'in nukur, pada hari penyeru mengajak kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Okay, maknanya Allah Ta'ala hiburkan Nabi. Allah Ta'ala bagi semangat kepada Nabi tentang apa yang akan jadi kepada mereka yang menolak engkau Muhammad. Mereka tak terima kebenaran engkau Muhammad. Mereka yang tuduh kau ahli sihir Muhammad. Kan walaupun kau telah tunjuk bukti kepada mereka. Walaupun mereka dah tahu kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Mereka tidak ambil manfaat. Allah kata, tak apa. Nanti pada hari akhirat, hari yang sangat tidak menyenangkan mereka, engkau akan berpaling daripada mereka. Okey, cukup pada 6 ayat pertama ni. Nanti insya-Allah kita akan bawa lagi ayat-ayat yang lain. Okey, daripada kisah ini, alhamdulillah, kita dah tahu apa makna al-qamar. Kita dah tahu apa perkaitan al-qamar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga telah tahu mengapakah surah itu dipilih sebagai nama surah Al-Qamar, kerana ia ada kaitan dengan nak membuktikan kerasulan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada kaitan dengan apa? Hampirnya ataupun dekatnya hari kiamat. Okay, dapat ingat kalau buka surah Al-Qamar, dapat ingat kan maklumat-maklumat tersebut. Sedikit sebanyak alhamdulillah. Walaupun kita belajar ringkas je pada malam ni, kita dah tahu sedikit sebanyak, kenapa dipilih nama Al-Qamar. Dan kita ingat Qamar tu dari sudut bulan yang bercahaya, ingat pada sudut memberikan cahaya pada kebaikan. Tapi pada Qamar tu sudut lain. Pada surah Al-Qamar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kita terus pergi kepada tema surah. Okey, apa tema surah Al-Qamar ni? Okey. Dalam kitab Dilalatul Asma'il Suwaril Quran, Dr. Ali Hassan Arfan, beliau mengatakan tema surah Al-Qamar ni sebenarnya dia nak fokus kepada apa? Kebinasaan. Kepada siapa yang akan dapat binasa? Orang yang mendustakan. Maksud dia, orang yang kata rasul-rasul ni penipu, kan? Rasul ni sihir dan sebagainya, mereka ini, surah Al-Qamar ini memberi fokus kepada mereka-mereka ini. Nak fokus tentang apa? Nak fokus tentang kebinasaan kepada orang yang mendustakan. Mendustakan tu kenapa? Setelah ditunjukkan, setelah mereka nampak dengan jelas akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya macam mana boleh belah bulan dengan kuasa Allah? Okey, tapi kita akan lengkapkan lagi tema ni dengan kita bawa contoh ayat-ayat lain yang akan pergi kepada tema ni. Tema ni kita pegang, kita dapat bahawa salah satunya kalau baca surah Al-Qamar, dia nak memberitahu kepada kita tentang kebinasaan, balasan buruk, azab yang Allah janjikan kepada orang yang mendustakan para nabi ni. Kan walaupun mereka telah nampak dengan jelas tentang kebenaran para nabi itu. Tentang mujizat-mujizat Nabi alaihimussalatu wassalam.
Okey, nanti kita akan kukuhkan tema ni dengan ayat-ayat lain dalam surah Al-Qamar. Okey, jelas. Okay. Kita lihat kepada tema yang berikutnya. Okey, dalam buku Awwalu Marrah At-Tadabbur Quran mengatakan tema surah Al-Qamar ini Allah Ta'ala nak cerita tentang sunnatullah, iaitu ketetapan Allah ke atas orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya di sini yang kita boleh nampak jelas adalah apa? Yang mukjizat Nabi SAW yang boleh membelah bulan tadi. Lepas tu ayat-ayat Quran yang Nabi sampaikan. Okay. Tetapi bukan kisah Nabi Muhammad saja yang ada dekat surah Qamar ni. Dia ada kisah lain juga. Tetapi fokus utama Al-Quran, kita sedia maklumkan, Quran turun kat Nabi Muhammad. Maknanya isi kandungan Al-Quran dalam surah Al-Qamar ni sudah tentulah ditujukan kepada siapa? Dia attack kepada siapa? Attack kepada orang Arab musyrikin. Orang Arab musyrikin. Maka semua tu dikembalikan kepada orang Arab musyrikin. So tema ni pergi kepada mereka. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat ni, dia nak menuju kepada orang-orang Arab Mekah yang mereka tolak Nabi Muhammad SAW ni, tak percaya. Dalam masa yang sama, berikan juga teladan kepada kita semua. Maksudnya, kalau kita juga menolak Islam ni, menolak kerasulan Nabi Muhammad dan sebagainya, maka kita juga boleh termasuk dalam kumpulan yang Allah janji orang ini akan dapat kebinasaan. Okay. Untuk kukuhkan tema suratul Qamar ni, kita lihat ayat-ayat lain. Okay, nak tahu ayat-ayat lain dia bagaimana? Okay, sebelum tu kita tengok dulu ciri-ciri surah. Okay, ciri surah Al-Qamar yang spesialnya, okay, dia sangat berbeza dengan surah-surah yang lain. Okay, antaranya ia merupakan surah yang paling banyak menyebut perkataan nun, dal, ra, nuzur. Surah yang paling banyak dalam Al-Quran yang menyebutkan perkataan nuzur. Nuzur ni maksudnya peringatan. Surah yang paling banyak menyebut peringatan, nuzur. Maksud dia surah Al-Qamar ni surah yang banyak memberikan apa? Ni peringatan. Okey, perkataan nuzur ada 11 kali di dalam Al-Quranul Karim. Okey, nak tahu 11 kali tu sebelah tempat tu? Okey, ada. Maklumat ni adalah maklumat yang sama sesiapa yang pernah mengikuti sinopsis 30 juzuk pada Ramadan yang lalu. Kita dah ambil dah maklumat ni. Tapi ada maklumat tambahan. Saya akan bagi sekejap lagi. Ada 11 kali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan lah kena buka Al-Quran, tengok di mana ada perkataan nun, zal dengan ra. Cari perkataan nuzur ni. Kita akan jumpa dalam suratul Qamar sebanyak 11 kali. Tak ada surah yang sebanyak macam suratul Qamar. Kenapa ya? Ingat, kita dah sebut tadi tema tadi. Tapi kita nak kukuhkan tema tu. Kita nak mantapkan tema tu supaya apabila kita baca surah Qamar, kita tahu tema dia apa. Sebab tu segala tema yang telah kita kongsikan, tuan-tuan catat, tulis, tampal dekat Quran tu. Jadi apabila kita buka surah Al-Qamar, kita baca dulu, tema surah ni apa. Baru kita ada rasa, teringat balik aku belajar dulu. Lepas tu kena letakkan maklumat tu di dalam mushaf supaya kita tahu tentang surah Qamar. Okey. Maksudnya surah ni diberi peringatan. Okey, sesuai tak dengan yang ni? Maksudnya macam ni. Kan tema surah ni Allah nak binasakan. Kenapa Allah tak nak binasakan? Sebab dalam surah Qamar Allah kata dah banyak kali sampai 11 kali diberi peringatan. Kan? Kalau tak nak terima lagi, maka apakah hukuman yang selayaknya diberi kepada mereka?
maka mereka diancam dengan kebinasaan. Jadi kita nampakkan, kalau Allah bagi peringatan sekali, mungkin orang lupa. Bagi 2 kali, mungkin tak kuat lagi. Bagi 3 kali, mungkin kita boleh kata taklah mengingatkan lagi. Tapi kalau dah 11 kali, dalam suratul Qamar, kan, dia memberi hint kepada kita tentang tema surah tadi itu. Okey, jelas Okey, kita cari ayat dia. Ada pada ayat 5, 23 sampailah ayat-ayat yang ada telah disenaraikan. Okey, dalam masa yang sama nanti kita akan tunjukkan. Okey, jelas? Okey, kita pergi kepada ciri kedua. Ciri kedua ni, tuan-tuan tak jumpa dekat slot sinopsis 30 juzuk. Ini maklumat tambahan lah. Kita belajar nama surah. Okey, yang kedua, Suratul Qamar merupakan satu-satunya istimewa surah Al-Qamar ni. Kenapa? Kerana dialah satu-satunya surah yang mengulang-ulang perkataan وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Ayat ni. Kita akan jumpa terjemahan dia apa. Allah sebut. Walaqad, dan sesungguhnya, yassarnal Quran, telah dipermudahkan Al-Quran sebagai zikr, sebagai peringatan. Fahal mim muddakir, maka ada tak sesiapa yang nak ambil ia sebagai pengajaran. Allah sebut ayat yang macam ni tak ada pada surah lain. Ia duduk dekat surah Al-Qamar. Kenapa ya? Ada kaitan dengan tentang bulan yang terbelah tadi. Kan? Kita dapatkan. Okey, kita akan jumpa nanti ayatnya dekat mana. Okey, ini 2 ciri. Okey, kita terus pergi kepada ayat. Okey, untuk tahu ayat dia, tuan-tuan dan puan ya. Okey, dalam surah Al-Qamar ada Allah paparkan kisah-kisah para rasul. Okey. Mungkin orang kata tak ada beza pun dengan surah lain. Surah lain pun ada kisah Nabi juga. Tetapi ada beza. Ada beza kat mana? Okey, tunggu. Kita akan tengok. Walaupun surah-surah lain ada cerita tentang nabi-nabi umat dibinasakan, tetapi dalam suratul Qamar dia ada sesuatu ayat yang membezakan kisah-kisah nabi dalam surah lain. Okey, kita tengok ayatnya. Kita akan buktikan malam ni. Okey. Dalam cerita pertama cerita pertama yang Allah paparkan adalah kisah kaum Nuh. Saya dah warnakan kuning dekat dalam ayat tu, dia mula ayat nombor 9. Okey, kisah Nabi Nuh ni dia mula ayat 9. Okey, dia bermula pada ayat nombor 9 dan dia berakhir pada ayat nombor 17. Kisah kaum Nabi Allah Nuh. Okey, kita jumpa perkataan apa? Kadzabat qablahum qaum Nuh. Allah kata sebelum mereka ni siapa? Orang Arab Mekah musyrikin tu. Allah kata sebelum mereka ni ada kaum Nuh. Mereka buat apa? Mereka telah mendustakan. Maknanya sama tak perangai orang Arab musyrikin mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada persamaan. Nabi Nuh rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Umat Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh menolak akan kebenaran Nabi Nuh. Jadi cerita kisah Nabi Nuh ini diletakkan dalam suratul Qamar untuk mengukuhkan lagi tentang apa? Kebinasaan orang-orang yang terdahulu yang telah ditunjukkan mukjizat depan mata mereka, tapi mereka menolaknya. Maka Allah bawa kisah Nabi Nuh dulu.
Kan? Allah kata mereka telah mendustakan. Lepas tu mereka kata Nabi Nuh ni apa? Majnun. Gila Nuh ni. Wadujir. Dan mereka halau dia dengan memberikan ancaman. Okey, saya tak bawa lah ayat 10, 11 sampai habis. Kita nak fokus kepada kenapa, ada apa pada kisah Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh ni. Pada ayat nombor 16. Setelah Allah binasakan kaum Nabi Allah Nuh ni. Ingat tema tadi. Ingat tak tema tadi tu? Okey. Maka setelah Allah binasakan kaum Nabi Nuh, mereka mati lemas dengan taufan yang sangat besar. Maka Allah mengatakan ayat nombor 16 ni apa? فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. Jumpa tak perkataan nuzul yang kita sebut 11 kali itu? Salah satunya ada pada penutup setiap kisah. Selepas Allah kata kisah kaum Nabi Nuh binasa, Allah akan sebut ayat ni. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي. Nampak tak? Azabi. Tuhan kata, maka betapa dahsyatnya azabku wa nuzur, dan peringatanku. Kenapa Allah cerita letak ayat ni pada kisah Nabi Allah Nuh? Apa yang Allah nak sampaikan kepada orang Arab musyrikin? Kan Allah tak nak bagi tahu. Kalau korang kan menolak Nabi Muhammad, maka korang akan diancam macam azab kaum Nabi Nuh. Korang tahu tak? Korang kalau tahu kisah umat Nabi Nuh yang telah diancam, dia telah dibinasakan ini, korang akan tahu dahsyatnya azabku dan peringatanku. Kita jumpa tadi peringatan ada berapa? Ada 11 kan perkataan nuzul kan? Salah satu dekat sini. Lepas tu, selepas ayat ni, Allah sebut, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Ini kali pertama Allah sebut tentang ayat ni. Bentuk tentang ayat ni. Allah kata, sesungguhnya kami telah mudahkan Quran itu sebagai peringatan. Mudah tu, mudah baca, mudah faham. Al-Quran tu untuk jadikan apa? Peringatan. Maka adakah siapa-siapa yang mahu mengambil pelajaran, mengambil pengajaran? Okey. Kalau kisah Nabi Nuh ni, Allah Ta'ala kata apa? Korang boleh baca kisah Nabi Nuh. Korang boleh faham kisah Nabi Nuh. Kan? Ada tak siapa-siapa yang nak jadikan kisah Nabi Nuh sebagai pengajaran? Okey, kita jumpa kali pertama. Okey, kisah Nabi Nuh habis. Kalau tak nak tahu lebih lanjut, kena baca ayat 9 sampai 17 keseluruhan dia. Kemudian kita masuk kisah kaum dua. Kaum yang kedua Allah sebut, kaum siapa? Kadzabat Adun. Kaum Ad. Mereka telah buat apa? Mereka telah mendustakan. Nampak tak? Mereka mendustakan apa? Tentulah mendustakan Nabi dia. Siapa Nabi mereka? Rasul mereka adalah Nabi apa? Adalah Nabi Allah Hud. Okey, kita tak mau cerita panjang lebar kisah Nabi Hud sebab kita dah cerita dekat dua surah. Dekat surah Hud ada, dekat surah Al-Hijr pun ada. Okey, kita dah lalu dah maklumat tu. Okey, Allah kata kaum Ad telah mendustakan. Mendustakan siapa? Nabi dia lah, Rasul dia siapa? Nabi Allah Hud lah. Dan maka Allah kata, kana fa kaifa kana azabi wa nuzur. Betapa dahsyatnya azabku yang Allah Ta'ala akan timpakan kepada kaum Ad ini dan peringatanku. Kita jumpa perkataan nuzur kan. Diulang balik perkataan ni. Tak diulang sekali lagi kan. Tapi pada kisah kaum Ad. Tapi kaum Ad ni Allah ulang 2 kali. Ni ayat 18 kan. Tuan-tuan kena baca lah ayat 19 sampailah ayat yang berikutnya. Tak nak tahu kisah kaum Ad, ayat 18 sampai 21. Ayat 18 sampai 22. Ni, ayat 18 sampai 22. Kita dah buka dalam Quran. Ni kisah kaum Ad saja. Okey, nak tahu azab dia apa, kena bacalah. Okey, tapi setelah Allah membinasakan kaum Ad, Allah ulang sekali lagi. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. Ayat 21. Jadi Allah Ta'ala kata, betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Maknanya yang Allah berikan mereka azab tu adalah sebagai peringatan. Allah kata, dahsyat kan azab aku tu? Kan? Dan itulah peringatanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu Allah ulang sekali lagi. Ini kali kedua Allah ulang. فَهَلْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
Tapi kita jumpa perkataan nuzur kan. Nuzur, tadi kita nak ada 11 kali. Jumpa lagi nuzur. Kaum Ad sampai 2 kali. Sebab apa tuan-tuan? Kaum Ad ni dia sangat kuat. Kaum Ad ini dia terkenal dengan kekuatan tubuh badan mereka. Kuat ke tak kuat, gagah ke tak gagah, kalau azab Allah sampai musnah. Jadi kalau tuan nak tahu macam mana bentuk kebinasaan kaum Ad, kita kena bacalah ayat yang seperti yang saya tunjukkan ni, antara ayat 8 sampai ayat 22. Kita akan jumpa Allah Ta'ala hantar kepada mereka angin kencang. Angin, kita tahu kan kalau angin kuat kan sampai orang boleh terbang kan. Bumbung boleh terbang. Mereka terbang seolah-olah pohon kurma yang tumbang. Kaum Ad. Tapi kalau siapa dah belajar, tengok balik nota, nama surah Hud. Tengok balik nota kat tu, nama surah Hud, dekat nama surah Hud, surah yang ke-11 kan. Telah kita sebutkan tentang kenapa surah tu dipilih dengan nama Hud, sedangkan ada nabi-nabi lain. Ada kaitan dengan kaum dia. Tengok balik maklumat tu. Okay. Kemudian kita tengok contoh ayat lain. Kita tengok contoh kaum lain. Allah sebut tentang kaum Samud. Kaum Samud, kaum Nabi Allah Saleh. Tapi Allah kata apa pada mereka? Kadzabat Samudu bin nuzur. Jumpa sekali lagi perkataan apa? Bin nuzur. Allah kata kaum Samud telah mendustakan nuzur, peringatan diberikan. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Selepas Allah musnahkan kaum Samud. Kalau tuan-tuan nak tahu kisah kaum Samud, ayat berapa ke ayat berapa, saya dah letakkan dah sebenarnya. Ayat 23 sampai ayat 32. Ini penutup dia. Setiap penutup kisah umat-umat ni, dia ditutup dengan kisah ni lah. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Ini kali yang ketiga kita tutup ayat seperti ini. Lepas tu kita jumpa perkataan فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. Jumpa sekali lagi perkataan nuzur. Lepas tu kita jumpa sekali lagi diulang perkataan ni. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Maksudnya, setiap Allah Ta'ala cerita satu kaum dibinasakan, Allah bawa ayat فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. Cuma pada kaum Ad, Allah letak 2 kali. Termasuklah pada kaum Samud. Tapi tak habis lagi. Kisah kaum Samud ni kita kena bacalah pada ayat yang setelah saya berikan. Mereka ni dihantar oleh Allah dengan satu suara yang sangat kuat. Mati mereka. Ini kisah mereka membunuh unta Nabi Allah Saleh. Okay. Mereka tak percaya kata-kata Nabi Allah Saleh itu. Mereka mendustakan Nabi Allah Saleh. Bahkan mereka kata Nabi Allah Saleh ni adalah orang lekeh. Kena bacalah keseluruhan ayat tu. Okey, kita pergi kepada satu lagi kisah. Nak menguatkan tema tadi. Ingat tak tema tadi apa? Masih ingat tema tadi? Kita kuatkan dengan ayat-ayatnya. Okey, kita terus kepada satu lagi kisah kaum Nabi Allah Lut. Allah sebut nama istilah mereka. Kadzabat qaumu Lutin bin nuzur. Kaum Lut telah mendustakan peringatan. Jumpa tak perkataan nuzur? Jumpa sekali lagi perkataan nuzur. Kaum Lut tu mereka mendustakan apa? Nabi Allah Lut lah. Okey, lepas tu nak tahu cerita mereka, kita kena tengok ayat 33 sampai ayat berapa? Sampai ayat nombor 40. Ini cerita kaum Nabi Allah Lut dalam surah Al-Qamar. Apa berkaitan dengan bulan tadi tu? Kita dah nampak kan? Bulan, mukjizat, bukti yang jelas nampak depan mata. Tapi kalau korang tolak Muhammad lepas kau nampak mukjizat depan mata, maka kamu semua wahai orang Arab musyrikin, kamu akan berhadapan dengan kaum-kaum yang Allah sebutkan ni, termasuklah kaum Lut. Betul Allah mengatakan ayat 39, fadhuku adabi wa nuzur. Kita jumpa, tapi kat sini beza sikit. Allah kata zuku, rasakanlah azabku dan kesan peringatanku. Dekat sini kan. Jumpa perkataan azabi dengan nuzur. Jumpa lagi nuzur. Maksudnya, umat-umat yang dibinasakan ni adalah merupakan peringatan yang Allah nak bagi. Allah gunakan sebagai peringatan.
Rasul yang menyampaikan kata-kata dakwah tu, itu adalah peringatan. Tapi takkanlah orang Arab musyrikin nak dapat peringatan pada kebinasaan. Tapi sepatutnya apa? Dah ulang 11 kali peringatan tadi, maka terimalah Nabi Muhammad SAW. Ikutlah dia, berimanlah dengan dia. Okey. Lepas tu Allah tutup dengan ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudakkir. Kita jumpa kali berapa dah ni? Kita jumpa kali keempat dah. Dekat sini. Habis. Nampak tak susunan ayat ni? Setiap daripada kisah umat-umat Nabi Nuh, kisah kaum Ad, kisah kaum Thamud, kisah kaum Lut, Allah tutup dengan apa? Allah sebut tentang azabi wa nuzur, lepas tu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Walaupun kisah umat-umat dibinasakan ada dekat surah-surah lain, tetapi berbeza penceritaannya dengan penggunaan ayat azabi wa nuzur walaqad yassarna ada dekat surah Al-Qamar. Lepas ni kita dah boleh ingat dalam otak kita. Baca je surah Qamar, kita dah tahu dah. Masya-Allah, surah ni banyak betul peringatan dia ni. Kan banyak betul peringatan dia. Kita tahu perkataan nuzul. Lepas tu ada perkataan walaqad yassarna al-Quran. Dan last kali sebenarnya ada satu lagi Nabi tau. Allah Ta'ala letak kisah Fir'aun. Dekat sini. Ayat 41 dengan 42 je. Dia dua ayat je, 41, 42. Allah kata, وَلَقَدْ جَاءَ لَفِرْعَوْنَ النُّذُرُ. Allah kata, dan sesungguhnya telah datang pemberi amaran. Nuzur ini kepada siapa? Fir'aun dan kaumnya. Jumpa sekali lagi perkataan apa? Perkataan nuzur. Tapi apa yang Fir'aun dan kaumnya buat? فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا. Allah kata, Fir'aun, mereka ni maknanya Fir'aun dan kaumnya telah mendustakan semua mukjizat kami. Maknanya Nabi Musa ni kan, dia bawa mukjizat banyak kan. Antara dua yang utama, tongkat dengan tangan dia yang boleh diselup pada dalam bajunya keluar cahaya warna putih. Allah kata apa? Fir'aun dengan kaum dia tak percaya satu apa pun mukjizat Nabi Musa. Walaupun kita tahu Musa dah tunjuk depan mata Fir'aun itu mukjizat dia. Alhamdulillah. Malam tadi kita dah belajar dah. Kan? Kisah Nabi Allah Musa sini 20. Okay. Jadi Allah Ta'ala kata apa kepada Fir'aun ni? فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. Allah kata maka kami timpakan dia azab kepada mereka sebagai siksaan daripada yang maha perkasa lagi maha berkuasa. Jadi daripada kisah-kisah ni, mari kita patah balik kepada tema. Nampak tak tema dia? Kebinasaan orang yang mendustakan siapa? Para rasul. Kenapa dibinasakan? Walaupun mereka dah nampak jelas tentang kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah ni maknanya mereka telah nampak mukjizat yang para rasul tunjukkan. Tapi mereka mendustakan. Apa berkaitan dengan bulan tadi tu? Bulan terbelah adalah bulan yang terbelah tu menunjukkan Allah itu berkuasa membelah bulan. Yang mana itu ada pada mukjizat Nabi SAW. Ditunjuk dengan jelas. Kan ayat tadi Quran sebut awal kan. Mereka nampak bulan itu terbelah. Tapi mereka buat apa? Mereka tetap tidak mahu menerima Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang macam ni, mereka ini dijanjikan apa? Kebinasaan. Itulah sebenarnya maklumat yang ada pada surah Al-Qamar. Selesai. Dapat tuan-tuan dan puan? Jelas? Okey. Boleh jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Ada ke tuan-tuan dan puan ni? Kan malam-malam ni sejuk. Ada. Kan? Ada Ustaz, ada, jangan risau. Takut terjadi Penuh tengah setia malam. Ustaz.
Tengok Ustaz. seorang-seorang je dekat Zoom tu. Okey, tak apa. Saja surau. Dia mendengar Okey. Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Sekarang kita nak pergi kepada surah Rahman. Okey. Selepas tu terfaham surah Al-Qamar kan? Kan? Surah Al-Qamar ni surah yang menyebut mereka dapat kebinasaan kan? Tapi Allah tak bagi maklumat detail. Macam mana mereka ni akan membinasakan sebagainya? Allah sambung maklumat itu di dalam surah Rahman. Okay. Jadi jom kita pergi kepada surah Ar-Rahman. Oh, ada lagi ayat dia. Tapi ayat dia ni kita boleh baca lah. Maksud dia, setelah Allah cerita kisah Nabi-Nabi tadi, Allah jadikan kisah Nabi itu sebagai apa? Peringatan. Boleh baca peringatan apa yang Allah pesan kepada orang-orang musyrikin. Boleh baca lah pada ayat tu. Allah nak kata, kamu weh orang musyrikin, lebih baik kepada mereka tu. Mereka siapa tu? Umat-umat yang Nuh dan sebagainya tadi tu kan. Kamu ni sama je. Kan? Lepas tu, adakah kamu dapat jaminan yang kamu ni kalau Allah hantar azab seperti kaum Nuh, kaum Ad, kaum Lut, kaum Samud tu, kamu akan terselamat? Kamu ada garanti ke? Ada tulis ke dekat dalam kitab mana-mana? Lepas tu, kamu semua ni adalah kumpulan yang tetap akan dikalahkan dan kamu akan berundur ke belakang. Maksudnya kalau masa azab tu datang, kalau kamu pakat ramai-ramai kan nak tolak azab tu, kata Allah, kamu akan tetap akan melarikan diri, kata Allah. Bahkan kata Allah, as-sa'ah, bahkan hari kiamat nanti ialah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat tu lebih dahsyat dan lebih pahit, lebih perit daripada mereka dibinasakan di muka bumi. Kaum Nuh yang dilemaskan dengan taufan tadi, di hari akhirat tu lebih dahsyat azab dia. Kaum Ad lebih dahsyat azabnya nanti mereka akan dapat di hari akhirat. Kaum Lut macam tu juga. Kaum Samud pun macam tu juga. Termasuklah Fir'aun dengan kaum dia. Maka ayat ni Allah nak memberikan ancaman keamaran kepada orang musyrikin. Kan? Setelah melihat bulan tu terbelah, tapi tak nak jadikan ia sebagai apa? Tak nak jadikan dia sebagai apa? Sebagai teladan. Maka Allah menyebut pada ayat ini. Okey, kita catat sedikit maklumat. Okey, dekat ayat 45 dengan ayat nombor 46 ni, okey, kalau kita baca dalam hadis Nabi, Nabi SAW pernah baca ayat ni ketika Nabi doa dalam perang Badar. Ni. Ayat 45 dengan 46 ni, dalam hadis Nabi yang sahih, bahawa Nabi pernah baca ayat ini di dalam doa Nabi ketika Nabi berdoa dalam perang Badar. Kita tahu kan perang Badar, Nabi ini berdoa dengan mengangkat tangan yang sangat tinggi. Tak agak sampai ketiak dia nampak kan. Tak angkat sangat tinggi. Dalam doa Nabi tu, Nabi selitkan doa ni. Sayuhdamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Bali sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa amam. Jadi maklumat tambahan ni. Okey, selesai. Okey, kita pergi kepada kita pergi kepada surah Ar-Rahman. Okey, surah Ar-Rahman. Ya. Ustaz, Ya. kalau boleh tanya, pendustaan tu yang dia orang dustakan tu, dia dusta Rasul ke, dia dusta mesej wahyu ke, ataupun keseluruhan semua sekali? Ya, kalau kita belajar tentang rukun iman, dia saling berkaitan. Kalau dia tak percaya Nabi Muhammad itu adalah Rasul, bermakna dia akan tak percayalah apa wahyu yang disampaikan. Betul tak? Apabila dia tak percaya Nabi itu adalah Rasul, dia tak percaya wahyu yang disampaikan, secara tak langsung mereka juga tak beriman kepada Allah. Sebab Rasul itu utusan Allah. Macam mana dia utusan Allah? Allah bekalkan dia dengan mukjizat. Sebab tu dia akan jadi termasuk sekali. Jadi kalau mendustakan tu apa? Dia termasuk dengan ketiga-tiga tadi tu. Termasuklah mereka tak percaya tentang azab yang dijanjikan. Dia termasuk sekali tiga-tiga. Jelas kan? Faham Terima kasih. Barakallah fi Ustaz. Wa fiki barakallah.
Ada soalan lain sebelum kita pergi kepada surah Rahman? Surah Rahman. Okey, surah Rahman ni mudah, ramai orang faham kan. Jadi lega saya, alhamdulillah. Lega nak terangkan surah Rahman ni. Sebab apa? Sebab saya yakin kan ramai orang yang sentiasa menjadikan ia bacaan kan. Ni di antara surah-surah yang popular. Okey. Surah Rahman, apa makna Rahman? Yang Maha Pemurah. Okey. Kita tahu, okey, Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Kan, kenapa Allah tak pilih Ar-Rahim ke? Kan, kenapa diletakkan nama Maha Pemurah ni dekat sini? Kita nak cari justifikasi dia terlebih dahulu. Okay. Kenapa surah tu namanya surah Rahman, surah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman ni? Okey, kita lihat mana sumber ayat dia dulu. Okey, kita sudah tidak nafikan lagi ayat yang kita sedia maklum. Perkataan Ar-Rahman itu ada pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allah yang Maha Pemurah. Okay, kita tahu sumber dia. Okey, mari kita lihat penerangan para ulama kenapa dipilih dengan letakkan pada surah tu dengan nama Ar-Rahman. Okey, kita lihat apa komentar yang dibuat oleh Dr. Wahbah Al-Bukhaili rahimahullah dalam Tafsir Al-Munir. Okey, beliau kata, kenapa surah tu diletakkan dengan nama Ar-Rahman? Dan secara tak langsung kita belajarlah Ar-Rahman tu apa. Okey, dia kata surah ini dibuka dengan salah satu al-asma'u al-husna. Maknanya dibuka dengan salah satu nama-nama Allah yang mulia, iaitu Ar-Rahman. Okey, ni kita faham. Okey. Al-Imam Dr. Wahbah dia terangkan lagi. Ar-Rahman ni ia adalah bentuk isim mubalaghah. Isim adalah kata nama, mubalaghah yang menunjukkan bersangatan dari perkataan Ar-Rahman. Maksud dia, kalau kita sebut Rahman, Rahman Allah, kan? Rahmat Allah tu dia akan datang makna yang lebih-lebih rahmat apabila ditukar kepada perkataan Rahman. Maknanya rahmat dia akan membawa makna lebih lagi rahmat, ditukar dia kepada perkataan Rahman. Jadi perkataan Rahman ini dia menunjukkan mubalaghah. Mubalaghah ni maknanya dia memberi makna yang bersangatan. Bersangatan apa? Kalau rahmat, maknanya rahmatlah. Maknanya kalau Rahman, maknanya membawa makna rahmat yang bersangatan. Jadi, letak nama surah Ar-Rahman tu, daripada ulasan Dr. Wahbah ni, kita dapat gambaran awal. Oh, surah Rahman ni, Allah Ta'ala nak cerita, Allah Ta'ala nak buktikan kan, apakah contoh-contoh rahmat Allah yang bersangatan. Kita dapat gambaran awal dia. Bahkan kata Dr. Wahbah, perkataan ini, kata Ar-Rahman ni, lebih kuat daripada perkataan Ar-Rahim. Okey. Ini siapa yang ikuti surah Al-Fatihah tu dia tentang belajarlah, kita dah ulah panjang lebar. Apa tu Rahman? Apa tu Ar-Rahim? Okey. Tetapi kita dapat jawapan kan. Kalau orang tanya apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, kita katakan Rahman, makna rahmat tu lebih kuat, lebih luas daripada Ar-Rahim. Okey. Apa persamaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Persamaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, kedua-dua nama ini menunjukkan makna rahmat yang lebih bersangatan daripada rahmat.
Itu persamaan dia. Tapi jika dibandingkan antara Rahman dengan Rahim, Rahmat itu lebih luas. Daripada ulasan Dr. Wahbah ni, kita sudah dapat, kita macam dapat gambaran awal. Kan? Rupa-rupanya surah Ar-Rahman maknanya surah yang menyebutkan Allah Ta'ala ni rahmat dia sangat rahmat. Kita dapat dah dari sudut justifikasi tu. Tapi kita kena tengoklah pada ayat-ayat dia. Dan kita nak tengok ayat yang apa contoh, apa perkara yang boleh menunjukkan rahmat Allah yang bersangatan ni. Okey, kita lihat dulu ulasan kedua. Ulasan kedua ni adalah daripada Al-Buhayni. Ada dalam kitab surah Al-Quran mengatakan surah ini dipenuhi dengan penyebutan alai. Ayat tu fabi ayyi ala lah. Maksudnya ala tu maksudnya nikmat. Kata Al-Imam Al-Muhayyini. Dia kata surah Ar-Rahman ni, kenapa namanya Ar-Rahman tu? Kenapa dipilih nama Ar-Rahman tu? Dia kata surah Ar-Rahman ni, Ar-Rahman tu sendiri, surah Ar-Rahman ni dia dipenuhi, maknanya banyak ayat yang menyebut tentang alai, iaitu nikmat. Dia kata terlalu banyak ayat menyebut tentang alai nikmat, yang mana nikmat itu agung, yang mana nikmat itu dia dikaitkan dengan nama Ar-Rahman. Okay, jelas? Jadi kalau kita gabungkan ulasan Al-Muhayyini dengan ulasan Dr. Wahbah Zuhairi ni, kita dapat gabungkan kenapa surah tu dipilih dengan nama Ar-Rahman? Kenapa tak pilih nama Ar-Rahim ke? Kenapa tak pilih nama Al-Jalal wal Ikram ke? Kita dah dapat jawapan dekat ulasan Dr. Wahbah tadi. Maka kita gabung dengan ulasan Al-Muhayyini ni, rupa-rupanya rahmat Allah yang bersangatan itu dikaitkan dengan penyebutan nikmat. Lepas sebut satu Allah, jumpa lagi Allah. Lepas jumpa satu Allah, jumpa lagi Allah. Nikmat. Maka surah Rahman ni adalah surah yang nak membuktikan, menunjukkan kepada kita bagaimana rahmat Allah yang bersangatan tu. Okay, kita dah faham tak pada nama? Okay. Jadi, kita terus pergi kepada tema ni. Lepas tu kita akan kukuhkan tema ni dengan ayat dia. Okay. Tema surah Ar-Rahman ni, temanya tentang nikmat-nikmat Allah yang bersifat Ar-Rahman kepada siapa? Dia ulang. Dia kata Allah tebut nikmat-nikmat dia kepada manusia dan nikmat-nikmat tu juga kepada jin. Tengok kan, kita dapat kembangkan lagi. Rahmat Allah ni, Masya Allah, bersangatan rahmat Allah Ta'ala ni bukan hanya semata dekat manusia. Lepas tu nikmat tu juga Allah kaitkan dengan jin. Nak tahu lagi luas rahmat dia? Surah Ar-Rahman kata nikmat tu bukan dekat dunia je, tapi dekat hari akhirat juga. Nampak tak keluasan rahmat Tuhan tu dalam surah Rahman daripada belajar nama. Jadi apabila kita baca surah Rahman ni, kita akan dapat mengetahui tentang keluasan banyaknya nikmat Allah, kerana pada nama Ar-Rahman tu, yang nikmat itu sebenarnya berkaitan dengan manusia dan juga jin, sama ada di dunia sehinggalah di hari akhirat. Okey, tak jelas? Okey, kita tengok satu lagi tema lain. Lebih kurang dia sebenarnya. Okey, dalam kitab Awwalul Marrah mengatakan tema surah Ar-Rahman ni adalah cerita tentang segala nikmat Allah di dunia dan di hari akhirat. Dia sama macam yang tadi tu. Okey, tapi dia letakkan pertambahan maklumat. Okey, bukan semata-mata nak menunjukkan tentang
nikmat Allah di dunia dan di akhirat nak menunjukkan. Ialah kan, kita ni kalau nak kata luas kan, bukan sekadar kat dunia, sampai di hari akhirat. Betul, itu adalah surah Rahman. Tapi dia kata, penyebutan nikmat-nikmat ni sebenarnya adalah merupakan penyebab kepada nak beriman kepada Allah. Boleh gabungkan dua tema lah. Ambil ni dua tema ni, tulis dekat Al-Quran tu, dekat Quran kita nak baca tu, tampal, boleh tengok. Nanti sebelum kita baca surah Rahman, kita tengok dulu tema setiap surah. Kita ingat balik kita belajar gitu. Kalau tak ingat, mana nota aku letak hari tu, mana nota ni? Letakkan. Cari balik. Saya kat rumah saya beli apa tu box kan. Banyak sangat bahan-bahan mengajar tu saya memang labelkan. Kadang-kadang cari tau, mana pula sampai punggah buku-buku, padahal ya Allah. Jadi tambah baik, letak nota tu baik-baik. Nanti kalau baca Quran kan, kita nak faham Quran, letak siap-siap nota, nama-nama surah, sinopsis, buku-buku sinopsis ke, kan letak. Kita baca surah, buka balik. Nama-nama kita boleh ingat. Okey, jelas kan? Okey, sekarang kita nak kukuhkan tema surah dengan kita tengok ayat. Ayat dah mudah je, don't worry. Ayat dah mudah saja sebab kita dah faham. Okey. Surah Rahman ni sebenarnya kita dah ajar dah dekat kelas Ahsanul Amala. Okey, dalam surah Rahman, ingat, fokusnya pasal nikmat kan? Okey, tapi nikmat tu menariknya di sini. Saya pecahkan. Okey, tadi kita kata nikmat tu, rahmat Allah tu bukan saja dekat dunia tapi di hari akhirat. Okey. Ayat dia begini. Ayat dia tentang pembahagian nikmat Allah Ta'ala ni, kita boleh bahagikan, pecahkan lagi. Ayat 2 sampai ayat 25, nikmat Allah Ta'ala tu ketika dunia masih ada. Maknanya dunia ni belum binasa, Allah Ta'ala cerita apa nikmat Allah bagi. Okay. Lepas tu nikmat Allah Ta'ala ni dia tidak terputus. Janganlah. Maksudnya, sekejap ya. Koyaklah Okey. buku ibu. Ayah, tengok Hana ni. Okey. Okey ya. Okey. Lepas tu, nikmat Allah Ta'ala ni dia bukan terputus apabila dunia binasa. Tak. Nikmat Allah Ta'ala ni waktu dunia tu nak binasa, nak hancur pun di situ ada nikmat Allah Ta'ala. Ini pada ayat 26 sampai 30. Kan? Lepas tu, dunia tu dah binasa, bukan nikmat Allah tu terpadam. Tak ada. Nikmat Allah tu sampai di hari akhirat itu. Ayat 31 sampai 78. Nampak tak? Daripada nama Ar-Rahman tu, kita dapat belajar. Oh, Ar-Rahman Allah Ta'ala ni rupa-rupanya bukan dekat dunia dia. Sampai akhirat Rahman Allah Ta'ala tu masih ada. Sampai dunia ni binasa pun masih ada. Ya. Okey. Jelas. Nampak kan? Okey. Kita pecahkan lagi yang maklumat ni. Okey. Saya sebut. Okey. Saya nak ambil terus yang ke hari akhirat ni. Ketika berada di hari akhirat. Kita fokuskan pada ayat 31 dan 78. Sebab nikmat dunia ni mungkin kita sedia maklum. Tapi kita nak ambil rahmannya Allah, kerahmanan Allah Ta'ala ni sampai hari akhirat tu ayat 31 sampai 78 kan. Kita boleh pecahkan lagi kepada 4. Waktu kita dikumpulkan, dihisap amal, ada nikmat Allah. Tapi tuan-tuan kena buka ayat dia lah. Sebab tak dan untuk saya terangkan satu persatu. Okey. Lepas tu, orang masuk neraka ni, itu pun sebenarnya menunjukkan sifat rahman Allah. Orang masuk syurga menunjukkan adanya rahman Allah. Orang masuk syurga pun menunjukkan rahman Allah. Okay. Tapi dekat syurga, cuba tengok kenapa syurga dia ada dua? Kenapa syurga ni ada dua pecahan? Ada syurga kelas 1, ada syurga kelas 2. Tapi neraka ni, kenapa dia satu je? Kenapa neraka tak ada kelas 1, tak ada kelas 2? Tapi kenapa syurga ada kelas 1 dan kelas 2? Nak menunjukkan bahawa saja
rahmat Allah Ta'ala ni lebih besar daripada neraka. Maksudnya, neraka ni kan Allah murka, tempat Allah marah, tempat Allah nak azab. Tapi syurga ni tempat Allah nak bagi rahmat kepada dia. Kenapa ada dua? Nak menunjukkan rahmat Allah lebih banyak daripada lebih melebihi tentang kemarahan Allah. Tapi tadi kita kata neraka ni juga ada kaitan dengan rahmat Allah. Ya. Kat mana tak? Okey. Orang yang masuk neraka, ia bergantung kepada rahman Allah. Macam mana dikatakan dengan rahman Allah? Dia dikaitkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang masuk neraka ni, dia bukan terus masuk tak. Mereka akan lalu dulu ni. Mereka dikumpul, mereka dihisap amal. Inilah tanda rahmat Allah. Rahmannya Allah Ta'ala ni dengan Allah menyediakan ada peguam dia, mereka dibicarakan sama macam orang lain, mereka diberikan persaksian. Itulah pada rahman Allah. Maknanya kita jangan faham rahman Allah Ta'ala ni, sifat rahman, ar-Rahman tu dia hanya terpakai dekat dunia. Tak. Bukti dia dekat surah Ar-Rahman. Okey, jelas ya? Okey, lepas tu okey. Di mana yang dikatakan nikmat Allah Ta'ala tadi tu? Okey, di mana perkataan ala tadi tu? Okey, begini. Dekat dalam nota tu kita belajar kan, pengulangan fabi ai ala berapa kali tuan-puan? 31 kali. Okey, 31 kali ni macam mana Allah ulang dia? Okey, kata Dr. Wahbah, cara Allah mengulang fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ni, cara Allah ulang tu Allah mengikut jumlah pintu neraka dengan jumlah pintu syurga. Pintu neraka ada berapa? Ada 7. Pintu syurga ada berapa? Ada 8. Jadi cara Allah mengulang fabi'ayyi ala ni, Allah mengikut bagaimana jumlah pintu syurga dan bagaimana jumlah pintu neraka. Okay, kalau kita nak tahu bukti dia, kita tengok di sini. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, kita tengok pintu neraka. Pintu neraka ada berapa? Pintu neraka ada 7. Okey. Pintu neraka ada 7, maka pada ayat ni, tengok ya, pada kumpulan ayat untuk hisap amal, sampai orang masuk neraka ni, okey, Allah mengulang perkataan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 7 kali. Kenapa dekat sini Allah ulang 7? Kerana pada kumpulan ayat 31 sampai 45 ni ada kaitan dengan ahli neraka. Maka pengulangan fabi'ayyi ala itu diulang 7 kali. Sama macam pintu neraka yang ada 7. Okey, saya akan tunjukkan ayat dia. Dalam nota tu saya dah bawa dah. Okey, kita tengok ayat dia macam ni. Nampak tak ayat dia ni? Yang saya warnakan biru ni, inilah pengulangan 7 tempat tadi tu. Kalau orang tanya, dekat mana pasal neraka Ustaz? Dia sampai dekat ayat 45 kan? Kalau kita tengok sampai ke ayat sini pun pasal neraka ni. Ni ayat ni, kumpulan ayat 31 sampai ayat 45 ni, dia ada kaitan tentang dosa, tentang orang masuk api neraka. Dekat ayat ni. Ayat tentang dosa kat mana? Ni dia bermula ayat nombor 39 ni. Dekat sini ayat pasal orang nak larikan diri. Tapi ayat maksudnya kumpulan ayat ni adalah kumpulan ayat yang dikaitkan dengan kiamat dan ahli neraka. Sebab itu fabi ayat Allah ulang 2 kali. Cuba tengok ayat 31 ada sekali. Ni 1, 2, 3, 4, 5 kan, 6 dan 7. 7. Kenapa ulang 7 kali saja pada potongan ayat ni? Sebab inilah ceritanya tentang apa? Tentang siapa? Inilah cerita dia tadi tu. Ni perkumpulan ayat ni. Diulang sebanyak 7 kali. Tetapi ketika masuk saja ayat tentang syurga kelas yang pertama, bermula ayat 46 sampai 61, Allah ulang tabi'i ala berapa kali? 8 kali.
sama tak macam 8 pintu syurga? Lepas tu ketika Allah sebut syurga kelas kedua, ayat 62 sampai 77, Allah ulang sekali lagi, fabi ayyi ala tu sebanyak 8 kali. Sama tak macam 8 pintu syurga? Okey, jom kita buktikan. Tengok Tengok kita buktikan. Okey, ni ayat 46 kan? Ini syurga kelas pertama. Siapa nak tahu syurga kelas pertama dekat ayat nombor 46. Allah kata, tengok perkataan syurga kan. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Allah kata, dan sesiapa yang takut untuk bertemu dengan Tuhannya nanti, dia dapat 2 syurga. Di sini berapa pasal syurga lah. Lepas tu Allah Ta'ala sebut berapa kali tabi ayyi ala? Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekejap 8. 8 lepas tu habis. 8 tu maksudnya sampai ke 8 ni dia dah masuk syurga kelas 2 pula. Ni syurga kelas pertama. Lepas tu sampai 8 kali fabi ayala sama macam 8 pintu syurga. Allah ulang pula kisah syurga yang kedua. Tengok pengulangan ayat ni kan. Ni kan tamat dekat sini kan. Lepas tu tengok kita baca dekat ayat yang berikut ni. Tengok ayat pasal syurga yang berikutnya. Bukan ni. Okey. Dekat ayat ni. Dia bermula ayat nombor 62. Kalau orang tanya, ya ke Ustaz, ada 2 pembahagian syurga? Ya. Dia bermula ayat 62 ni. Tu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, wa min dunihima jannatan, dan selain daripada kedua-dua syurga itu ada 2 syurga lagi, ada 2 syurga lagi. 2 syurga tu maksudnya satu untuk manusia, satu untuk jin. Ada 2. 2 syurga lagi tu, 2 syurga apa? Kata Al-Imam Ibn Kathir, saya dah bawa pendapat Ibn Kathir dekat sini. Dia kata, kedua syurga ini di bawah 2 syurga sebelum dia tadi. Dalam bab apa? Dalam bab tingkatan, dalam bab keutamaan maupun kedudukan. Maknanya Ibn Kathir kata, bermula ayat ni, ayat 62 ni, ayat 62 ni adalah 2 syurga yang bawah sikit daripada syurga ayat bermula 46 ni. Ibn Kathir ulang tadi tu. Okey, kita tengok. Bermula ayat 62 ni berapa kali ulang fabi ayyi ali? Fabi ayyi ala ada 8 kali. Tengok. Sekali, kedua, kan, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Habis surah Ar-Rahman. 8. 8 pintu syurga kan? 8. Nampak tak susunan cara Allah menyebut fabi ayyi ala? Kan? Itu yang Syekh Muhammad sebut tadi tu. Yang mula-mula, kenapa diletakkan nama Ar-Rahman ni? Surah Ar-Rahman ni dipenuhi dengan ayat menyebut nikmat. Tuan-tuan, orang masuk syurga nikmat dah kan? Tapi setiap sebut nikmat tu dia sebut nikmat fabi ayyi. Lepas sebut nikmat dia sebut berulang-ulang sampai 31 kali. Tetapi pengulangan 31 kali tu dia mengikut jumlah pintu syurga dan jumlah pintu neraka. Yang 8 lagi kat mana? Yang 8 tu mula-mula lagi Allah Ta'ala cerita. Dekat 8, ni ketika mana Allah Ta'ala cerita tentang dunia ni, dia masih lagi ada sampai dah nak pergi kepada binasa, Allah sebut 8 kali fabi ayyi ala. Lepas tu, lepas 8, 7. Lepas 7, 8, lepas tu 8. Cuba campur. Saya kalau saya dah warnakan pada nota tu, nanti tengok 31 kali tu. Maklumat ni sebenarnya kita telah cerita banyak siri dalam tadabbur suratul Rahman bersama dengan di program di bawah Ahsanul Amala pada setiap hari Selasa. Dah habis surah Rahman, kita dah selesai surah Waqiah. Sekarang tengah belajar suratul Al-Mu'minun. Nanti rujuk balik pada nota supaya dapat penerangan yang lebih lanjut. Maka selesailah tentang surah Ar-Rahman. Al-Waqiah belum lagi. Al-Waqiah baru nak
siap-siapkan, tak siap lagi. Sebab memang tak sempat pun pada malam ni, pun dah lebih masa lah. Okey, minggu depan kita belajar suratul Al-Waqi'ah dengan surah Al-Hadid. Surah besi pula. Kita belajar surah pasal Waqi'ah dengan surah besi. InsyaAllah pada minggu hadapan, moga-moga kita dapat banyak manfaat pengisian kita pada malam ini, hasil dari rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebarang soalan tak sebelum kita berhenti pengisian kita pada malam ini? Ada pertanyaan apa-apa? Ada? Kalau tak ada, maknanya faham lah tu ya, insyaAllah ya. Minta maaf ya kalau ada kekurangan, kelebihan penyampaian saya pada malam ini, sama ada dari sudut nota dan pada penyampaian. Okay, kalau ada saya tersalah, tersilap, tolong berikan teguran dan tolong betulkan saya, insyaAllah. Okay, semoga kita sama-sama dapat manfaat. InsyaAllah kita sambung pada minggu. Oh, saya tutup mic ke? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, saya dah buka dah. Mic, boleh tanya. Boleh tanya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Saya just nak tanya yang kalau cerita syurga ni, kalau surah-surah Makkiyah pun memang ada Allah cerita secara detail ke Ustaz? Maknanya cerita syurga neraka ni biasa dalam surah Makkiyah Makkiyah. ke macam ni ya? Makkiyah. Makkiyah. Okey. Dia banyak pada Makkiyah. Okey. Tapi ada juga pada surah-surah pada surah-surah Madaniyah. Tapi dia lebih banyak daripada Makkiyah. Sebab dia dijadikan sebagai sebagai Al-Bashir, membawa berita gembira. Secara tepatnya berapa persen nisbah dia antara maklumat dalam Makkiyah dengan Madaniyah tu, saya wallahu ta'ala a'lam. Tapi surah utamanya Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Insan. Di antara surah-surah yang utama juga, yang cerita tentang syurga dan neraka. Cuma tema tajuk syurga neraka kita belum mula lagi secara langsung. Tapi tajuk akhirat dah selesai dah. Tajuk neraka dah selesai. Cuma tajuk syurga je belum lagi dapat disampaikan. Nota tu ada, cuma belum dapat lagi dikongsikan. InsyaAllah daripada pertanyaan Puan Asyah ni memberikan kita peringatan lah. InsyaAllah nanti kita belajar tentang syurga di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah. InsyaAllah doakan Allah siasa membimbing kita. Okey, ada pertanyaan lain tuan-tuan dan puan? Ada soalan tak? Saya nak tengok dekat FB sekejap. Ada tak rakan-rakan kita bertanya? Alright, tak ada ya. Okey, ada pertanyaan lain? Okey, kalau ada pertanyaan nanti boleh tanyalah pada minggu-minggu yang berikutnya. Termasuklah pada rakan-rakan kita di FB. Jika tuan-tuan dan puan ada persoalan, tinggalkan soalan anda di bahagian komen. Baik, jika tiada apa-apa, kesempatan ni saya nak jemput tuan-tuan dan puan mengikuti tadabbur Suratul Kahfi pada esok pagi. InsyaAllah kita akan sambung lagi beberapa ayat berkaitan kisah Ashabul Al-Kahfi, insyaAllah. Kalau esok tuan-tuan tak ada program apa-apa, jika ada kelapangan, dijemput tuan-tuan dan puan mengikuti tadabbur Suratul Al-Kahfi. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.